Tuan, kalau tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000, satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtadkan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi kata, ketika mana aku diperlihatkan tentang keadaan suasana syurga, aku mendapati majoriti orang-orang syurga adalah di kalangan orang-orang miskin. 10 orang, 7 orang miskin. Nabi sebut kebanyakan ahli syurga di kalangan ni hak tak masyhur, yang tak ada jawatan, yang miskin tapi yang soleh, jaga-jaga, hak duit banyak, kuota kuih kecil tu. Dan yang keempat, kata para ulama, masuk syurga ni kita hak mana tak tahu. Yang keempat adalah kumpulan yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga tanpa ditimbang dan tanpa melalui azab. Kata para ulama, apabila kalian mendapati bahawa hati dan mulut kalian sentiasa memohon kepada Allah tentang satu perkara, ketahuilah Allah akan memakbulkan perkara itu, permintaan itu. Tuan-tuan muhasabah tak 10 saat. Siapa hari-hari minta redha Allah, minta syurga Allah? Mulut dia. Siapa yang bahkan bukan tiap-tiap hari ustaz, tiap jam, mulut dan hati dia akan sebut, ya Allah, masukkanlah aku dan ahli keluargaku ke dalam syurgamu tanpa dihisab, dihitung dan tanpa diazab. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketahuilah Allah nak bagi permintaan tu. Sebab yang mengingatkan kita ialah Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan bibir kita untuk memohon redha dan syurga ialah Allah, bukan kita tuan. Kalau kita semua lupa, kunci kereta lupa, kunci rumah lupa, sidai baju lupa, gas nak habis lupa, hak teruk lagi motor, minyak motor lupa, habis dah sampai tengah jalan lah lupa juga. Hak minyak motor lupa ni nak suruh ingat syurga hari-hari payah. Tetapi bila hati dan mulut dia selalu sebut tentang syurga, Allah yang peringat, kerana Allah nak bagi benda tu. Itu atas berita gembira lah tu. Semua orang ada dosa, semua orang, termasuk yang bercakap. Cumanya ada orang dia sempat membersihkan semua sebelum mati. Kumpulan yang keempat, apabila Nabi panggil mai di depan, dia tak ada had, kemudian mereka ni akan terus masuk ke dalam syurga. Selepas dipanggil sebagai kumpulan yang tak ditimbang amalan, tak timbang, neraka lagi tak masuk lah, amalan tak timbang. Sedangkan manusia pertama yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar adalah Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, semua benda ni kita akan tengok. Ketika Nabi Nuh dipanggil nanti di padang mahsyar, saya dan kita semua akan lihat, oh tu dia Nabi Nuh. Hak duk dengar dalam kuliah dulu ni. Inilah Rasul Ulul Azmi. Banyak mana maklumat kita belajar atas dunia, banyak itulah maklumat yang kita akan ingat di atas padang mahsyar. Tapi senyap sunyilah keadaan mahsyar. Maka kita semua akan heran, Rasul Ulul Azmi pun diselidik tentang amalan kehidupan mereka. Ya, hari itu kejujuran dan ketakwaan orang-orang yang bertakwa juga akan ditimbang dan akan diselidiki satu persatu.